Ada saudara daripada mana-mana negara pun semua saudara kan. Apa dah kita Kan? satu agama. Kita nak Nusantara kan. Dan kita tak pernah pandang orang mana-mana negara. Pasal saya pun selalu ziarah Indonesia juga sebelum ni. Kami ni minta maaf jugalah pada pakcik ya. Apa ni, minta maaf banyak-banyak. Jadi bukan apa kau pula minta maaf sama pakcik. Apa salah engkau? Yalah, kira ada orang daripada masyarakat kita. Kita ni di Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia ni, kita ni bukan cari pasal dengan orang. Kita ni sayang rakyat Malaysia lah. Tapi kadang-kadang bila ada perkara-perkara yang orang sampaikan pada kita, orang buat aduan, kita tak boleh pilih kasih lah. Kita cuba berunding untuk menyelesaikan masalah supaya kita tak nak terlihat ada kasta ni di kalangan masyarakat kita. Sebab kita di Semboyan pun bukanlah satu persatuan yang besar. Kita ni kecil je. Tapi pasal kita ni kasih sayang kita antara semua masyarakat ni, jadi tak kira bangsa, semua kita bersama. Jadi bila saya dengar pakcik ni kena, sedih lah kan. Pasal saya pun ada ayah kan. Kita pun ada ayah. Jadi kita rasa sedih. Saya tak pasti kan. Saya pun tidak mahu berandai-andai tentang Mr. Carl kita ni. Mungkin cara itu dia motivate orang dan sebagainya. Cuma video tu kita tengok hanya part yang marah dan seperti penghinaan lah. Yang saya boleh lihat begitulah. Jadi itu yang menyebabkan kadang-kadang kita terpanggil. Jadi semua semalam kita berbincang dan sebenarnya kita pun bukannya ada kuasa pun untuk nak ambil tindakan kepada Mr. Carl ni pun. Tapi yalah, bila benda dah jadi viral, mungkin ini banggalah dengan Mr. Carl. Dia sudi datang hari ni kan, sudi datang. Dia pun berhubung dengan kita di sekretariat, kata nak berjumpa. Dia kata kalau tunggu besok ni takut jadi lebih parah lah, rakyat Malaysia ni akan marah. Jadi saya kata tak apalah, saya aturkan juga, saya cuba usahakan juga cari masa kita jumpalah hari ni. Tapi saya kata kalau nak minta maaf dengan Semboyan, kita bukannya orang yang kena marah. Jadi berjumpa dengan pakcik ni sendiri, mungkin saya nak dengar juga macam mana kaedah untuk menyelesaikan masalah ni. Kita ni orang Islam ni mesti memberi ruang. Walaupun saya sebenarnya, saya cerita betul lah, sebenarnya saya marah betul dengan awak ni. Kalau ikutkan, memang marah betul lah. Tapi disebabkan awak minta maaf tu, saya rasa pasal saya sendiri pun selalu buat salah dan selalu minta maaf lah. Maksudnya kita ni, kalau kita buat salah, kita boleh akui kesilapan kita minta maaf. Jadi kita tak ada sebab nak marah orang. Kadang-kadang kita kena lihat dalam peribahasa lah. Telajak perahu ni boleh berundur. Kadang-kadang telajak kata ni, terkesan ni orang yang kena ni dia boleh ingat sampai mati tau. Jadi cuma saya harap penjelasan daripada sahabat kita ni, Mr. Carl ni, bagilah ketenangan kepada rakyat Malaysia ni. Yang rata-rata ni bukan orang Melayu saja marah ni, semua orang marah. Lagi-lagi ni daripada negara jiran kita. Apa pun kita terima kasihlah sebab sudi berdepan. Deep down, saya minta maaf kepada semua orang yang lihat video itu. Saya minta maaf kepada semua yang lihat video itu. Dan tak ada niat pun saya sebenarnya untuk datang nak tolong orang dan nak maki ataupun hina orang. So jadi benda yang pelik lah, you datang nak tolong tapi kenapa you nak maki? So kalau sebenarnya because saya dah dalam bisnes ni dan kadang-kadang saya bagi motivasi dekat orang, bukan dalam nak maki apa, saya memang semangat. Dia tengah cakap kita nak bagi orang semangat, so semangat. Dan pada ketika itu 27 hari bulan pada pukul 11 pagi macam tu, memang saya bagi semangat untuk 20 orang kan, salah satu ni. Lepas tu saya tanya, siapa dekat sini rasa nak share story kan? Saya tak ada offer duit pun masa tu. So tiba-tiba uncle ni angkat tangan dan dia nak share story dia. Disebabkan keberanian uncle telah, baru saya cakap, tanya uncle, baru saya bagi RM50 tu. Bukan saya, siapa nak RM50 dah, bukan. Saya tak pernah sound pakcik ni pun, saya hanya bertanya dia. Kan, saya tanya dia, pakcik boleh tak pakcik share dia kan? Cara saya cakap tu adalah cara saya cakap dekat semua orang. Saya tak ada menunda kat pakcik tu pun. Saya bertanya kepada pakcik tu dan mungkin cara saya agak kasar dalam bertanya. Saya minta maaf sebab saya minta maaf mungkin pertama kali dalam hidup saya bercakap dengan orang yang agak berumur. Dan sahabat-sahabat pun family saya pun betul tegur, kalau nak bagi motivasi dekat orang berumur bukan itu cara dia. Dan saya minta maaf. Dan saya learn dan saya berjanji kepada rakyat Malaysia, saya tak akan repeat cara saya bagi motivasi dekat orang yang berumur pada saya macam tu.
Deep down saya minta maaf. Ni pertama kali ke bagi motivate pada orang yang warga Ya, emas? pertama kali. Selalunya adalah sama-sama bahaya dengan saya macam tu. Saya minta maaf. Bukan niat saya nak menghina, tetapi mungkin cara saya kasar because saya tak pernah ada pengalaman untuk bercakap dengan orang yang berumur pada saya. Disebabkan saya punya pengalaman selalu bagi motivasi dengan orang muda ni, mungkin pengalaman saya tu terbawa dekat sini. Saya minta maaf Pak. Baik. Dan kalau saya rasa benda tu salah sangat, saya tak akan up benda tu dekat social media saya. Sebab saya rasa benda tu macam tak ada apa-apa pun sangat. Tetapi disebabkan ada beberapa orang petik benda tu dan dia spin the story, yang dia jadi viral. Dan saya minta maaf kepada semua. Dan saya hadir hari ni bukan saya nak cari pasal ke apa, saya memang nak deep down saya minta maaf. Saya minta maaf kepada uncle dan bukan saya nak marah ke apa-apa uncle kan. Because saya nak tolong dia. Dan saya gembira dia berani. Sebab saya cakap orang yang berani insya-Allah boleh ubah hidup. Dan saya sangat gembira uncle ni bangun berani dalam banyak-banyak. Dia first bangun berani. Dan tak ada orang dah bangun lepas tu. Dan saya sangat gembira sebab tu saya upah. Bukan saya sebelum tu saya tak tunjuk video upah tu sebab saya tak nak tunjuk kat orang Malaysia saya upah orang. Tapi disebabkan nak kena explanation saya nak tunjuk. Macam saya sekarang ni semangat dia rasa macam cakap nak termarah. Bukan saya nak termarah, dia semangat. Energi. Energi saya minta maaf. Lepas tu dengan keadaan yang mungkin Cik Yusof dengan keadaan jalan raya yang macam ni, so kita tak tahu sama ada orang dengar ke tak dengar apa yang kita cakap ni. Dengar kan. So saya minta maaf. Apa pun saya minta maaf. Saya akui salah saya. Sajalah saya mencelah sikit apa ni Mr. Karl. Kemungkinan tadi sebut tak biasa motivate orang yang warga emas kan. Betul. Tapi saja saya nak share lah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia didik kita ni adalah ketika dia ada satu kisah di mana Saidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menunggang kuda, sedang menunggang kuda. Saidina Umar ni badannya besar, tinggi. Dia duduk di atas kuda, kakinya kedua-dua boleh cecah ke tanah. Kuda pada zaman Rasulullah ni, satu kuda yang sekarang ni 1.5 lebih besar. Jadi ketika Saidina Umar duduk di atas kuda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegur Saidina Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci orang yang bermegah-megah. Tapi Allah tidak benci pada orang yang bermegah-megah berhadapan dengan musuh." Jadi sebenarnya dalam motivate ni, kita sebenarnya nak lahirkan apa? Saja saya share, sebenarnya bila kita berhadapan dengan orang-orang yang sebegini, kita kena bagi dia orang semangat. Tapi semangat itu adalah semangat membangkitkan bahawa semangat untuk mereka berjuang. Bukannya kita downgrade dia. Kalau you bawa platform untuk orang yang nak berbisnes, lain. Energi tu you boleh bawa lah. Tapi kalau orang yang kesempitan hidup, hilang punca pendapatan, orang yang dah tak ada apa-apa ni, tak semua orang mempunyai nasib yang sama. Saya nak kena bagi tahu benda ni supaya benda ni umum tahu. Jadi kenapa Allah jadikan beza-beza? Sebab tu Allah jadikan tinggi dan rendah. Sebab apa? Sebab Allah nak meletakkan perbezaan supaya manusia belajar bersyukur. Bila bercakap dengan orang yang susah ni, pertama kita kena duduk lebih bawah pada dia. Ini nak orang-orang yang perlu macam mana kita kena bagi motivate dari segi keagamaan. Kita kena bagi dia inspirasi balik. Kita kena bagi dia semangat. Pakcik kena teruskan hidup. Pakcik kena teruskan hidup. Pakcik Allah ada. Ini benda-benda macam ni. Jadi cuma saya bercakap ni kongsi lah. Sebab saya rasa awak ada future yang bagus kepada orang-orang yang nak berniaga. Cuma dalam bab ni kita kena tengok. Kita punya, bila kita nak bawa modul ni, modul apa kita nak bawa kepada masyarakat ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat saya dah faham lah apa yang Karl lalui. Saya ingat awak ni golongan elit dah ni, orang yang pandai-pandai sangat. Jadi jadi tak apa, tapi apa pun bagus. Jadi kalau kita lebih terapkan, contohnya kita kan orang Islam, dapat terapkan agama lagi hebat. Kita tak nampak silap kita. Tapi bila ada guru-guru cakap awak Yusof Hazmi kena jaga ni, kena jaga akhlak, kena jaga mulut, kena jaga cakap. Jadi kita belajar dengan orang soleh. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita lepas ni mungkin boleh bekerjasama dalam bab-bab yang lain. Saya marah juga kepada kawan-kawan